A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel Aiman Syafiq baru masuk. Farah Syafiqah. Okey. Daniel Aiman Syafiq, Farah Syafiqah. Okey, macam mana yang kamu baca dalam message WhatsApp dalam grup tadi? Tajuk hari ini ialah adab berkomunikasi. Tajuk ni mudah. Kalau tak kita buat kelas pun semua orang boleh cakap pasal adab berkomunikasi ni. Tapi nak mengamalkannya tu susah. Sebab ramai je orang yang tak beradab semasa berkomunikasi. Okey, selamat datang Ilham Danish. Saya nak tanda. Kalau saya tak tanda tak kisah saya lupa. Okey. Okey, saya nak share buku teks Kita menggunakan buku teks tingkatan 3. Muka surat 205. 203. Okey, boleh nampak semua kan? Adab berkomunikasi pelajaran 26. Komunikasi ni kita hari-hari berkomunikasi, betul tak? Kita bercakap, mana kita berhubung dengan orang. Okay, dari segi bahasa, komunikasi ni ialah perhubungan. Komunikasi ni bahasa Inggeris lah pula, communication. Tapi bila kita takrifkan dari segi bahasa, terjemahan ni kepada bahasa Inggeris lah ke bahasa Melayu. Jadi komunikasi ni, walaupun telah pun diterima dalam bahasa Melayu, komunikasi juga, tapi ada orang tak faham, komunikasi dia adalah perhubungan. Kalau seorang-seorang tak boleh komunikasi, dia mesti ada pihak lain. Jadi, perhubungan antara dua individu atau lebih. Itu dari segi istilah. Perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung, direct, bertemu muka, atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio, telefon, WhatsApp, Telegram, termasuklah media-media sosial seperti Facebook, Instagram yang walaupun tak bersemuka tapi boleh berbalas-balas komen. Okey? Itu adalah semuanya adalah komunikasi. Jadi dalam berkomunikasi, hari-hari kita berkomunikasi, ada adab yang perlu dijaga. Kenapa? Kerana kita orang Islam. Orang Islam, bila kita berbuat satu perkara, mesti berpijak di atas lantai adab dan susila. Kerana ajaran Islam memang macam tu. Kita boleh nak melakukan sekehendak hati, sesuka hati, sehingga melanggar batas-batas yang ditetapkan. Batas-batas yang ada. Jadi dalam tajuk ni, tajuk adab berkomunikasi, kita nak tengok apa adabnya. Supaya nanti kita boleh amalkan selepas ini. Kalau kita nak berkomunikasi selepas ini, kita terus mengamalkan adab-adabnya. Okey. Prinsip komunikasi dalam Islam, kita nak tengok yang pertama, prinsip komunikasi Islam. Ini dia kita kena tahu. Hang tak kira hang Islam, kan bukan Islam. Kan duduk di mana kau di pelosok dunia ni, memang akan berkomunikasi setiap hari. Tapi dalam Islam, prinsipnya yang pertama, qaulan sadida. Qaulan sadida. Okey, saya sebut, kamu sebut juga nah. Qaulan sadida. Maksudnya ialah kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Dalam kita bercakap dengan orang, kita hendaklah kata-kata yang benar, yang jujur, yang tidak bohong dan tak berbelit-belit. Rasulullah bersabda dalam satu hadis,
Qulil haqqa walau kana murran. Maksudnya Nabi kata apa? Bercakap benarlah walaupun pahit. Walaupun sesuatu realiti tu pahit untuk kita telan, mungkin kita cakap benar kita kena marah, orang dah kita cakap benar ni kita akan bergaduh dengan orang dan sebagainya. Bercakap benar itu lebih baik. Okey. Yang kedua, qaulan baligha. Sebut. Qaulan baligha. Adlin syafiqah. Selamat datang Adlin Syafiqah dan selamat datang Aina Syamimi. Aina Syamimi, Adlin Syafiqah. Okey. Kita teruskan dengan prinsip komunikasi Islam yang kedua, iaitu qaulan baligha. Sebut dah kan? Okay, apa dia qaulan baligha? Iaitu kata-kata yang tepat, mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya bila kita nak sampaikan sesuatu benda, kita menggunakan kata-kata yang sampai. Tidak berbelit-belit, tidak menyebabkan orang lain salah faham, dan bila salah faham akan berlaku kekecohan dan pelbagainya. Okey. Jadi kita hendaklah menggunakan kata-kata tu, kata-kata yang menjelaskan maksud yang sebenar dan memberi kesan. Itu qaulan baligha. Yang ketiga, prinsip komunikasi Islam, qaulan layyina. Sebut qaulan layyina. Apa dia? Iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Bukan bahasa kasar, bukan bahasa kesat, bukan bahasa yang menyakitkan hati. Jadi sebelum kita nak keluarkan kata-kata tu, kita fikir dulu. Sebab tu kata orang bijak pandai, orang yang bijak ni ialah lambat dalam berkata-kata tapi cepat dalam berfikir. Orang yang bodoh pula lambat berfikir tapi cepat mengeluarkan kata-kata. Bila kata-kata tu dikeluarkan tanpa melalui pemikiran, tak fikir dulu dan sebagainya, akan lahirlah kata-kata yang berlandaskan nafsu semata-mata. Dan nafsu ni amat mudah dimanipulasi oleh setan, oleh iblis, dan dengan tu keluarlah kata-kata yang kesat dan sebagainya. Jadi kita kena ingat prinsip komunikasi Islam, qaulan layyina, bahasa yang lemah lembut. Okey, seterusnya. Qaulan maisura. Sebut qaulan maisura. Apa dia? Iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Okey, kita kena permudahkan ayat-ayat yang kita gunakan dalam percakapan supaya orang boleh faham. Tengok dengan siapa kita berkomunikasi. Dengan profesor, dengan orang jaga kedai, dengan ibu bapa kita, dengan guru kita. Jadi kata-kata yang mudah difahami oleh golongan yang kita bercakap. Seterusnya, qaulan ma'rufa. Apa dia qaulan ma'rufa? Sebut. Qaulan ma'rufa. Apa dia? Kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang buruk, bukan kata-kata yang menghina, bukan kata-kata yang mengeji, bukan kata-kata yang mengecam dan sebagainya. Zamanlah ni, bila kita tengok dalam media sosial, Facebook dan sebagainya, banyaknya orang yang suka mengecam. Bila mengecam orang ni, macam dia yang betul. Zaman sekarang pula zaman yang tanpa sempadan, borderless communication. Kita boleh nak berhubung dengan siapa sekalipun. Apa saja benda-benda kita nak cakap, kita boleh cakap. Okey. Jadi inilah prinsip komunikasi Islam ni lah yang akan menjadi memagar diri kita, yang akan membataskan diri kita, yang akan menunjuk jalan kepada kita apa yang betul, apa yang tak betul dalam berkomunikasi. Qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Jadi sebelum kita nak keluarkan kata-kata tu, kita fikir dulu. Kalau kata-kata yang kita nak cakap tu, orang kata kat kita, apa perasaan kita? Tanya diri kita dulu. Kalau diri kita, kalau soalan macam tu, kalau orang tanya aku bukan terasa, maka kita tutup mulut kita, jangan guna. Itu je.
Seterusnya, prinsip komunikasi Islam ialah qaulan karima. Apa tu? Sebut dulu. Qaulan karima, iaitu kata-kata yang mulia, yang menghormati orang, yang memuji orang. Kalau kita dapat menggabungkan kelima-lima prinsip ini, Masya Allah, tabarakallah, kita akan lahir sebagai orang yang hebat dalam berkomunikasi. Asal kita cakap je orang suka, amalkan 5 prinsip ini. Janganlah jadi orang yang asal buka mulut nampak bodohnya. Asal buka mulut nampak kebencian yang dia ada. Asal buka mulut nampak permusuhan yang dia nak anjurkan. Janganlah jadi orang yang macam tu. Sebab tu kita belajar adab berkomunikasi. Next. Seterusnya kita pergi kepada adab berkomunikasi. Tu dia. Mesti gambar orang duk telefon kalau komunikasi ni lah kan. Satu, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan mahupun perintah ibu bapa. Jadi kalau kita nak berkomunikasi, contohnya kita nak menggunakan telefon, nak ber-WhatsApp dengan rakan, kemudian nak ber-Telegram, nak ber-Instagram dan sebagainya, apa juga jenis komunikasi pun, adabnya ialah dia tidak melalaikan. Apa maksud tidak melalaikan ni? Tidak menjadikan kita leka daripada melakukan ibadat. Kalau kita asyik berhubung dengan orang sampai kita terlepas atau terlambat melakukan solat pada awal waktu, itu sudah pun melalaikan dan sudah dikira tidak beradab lagi. Dan juga selain daripada tu, tidak melalaikan daripada tanggungjawab seperti menjaga solat. Saya kata tadi, tanggungjawab kita ialah apabila azan Allahu Akbar, segera solat. Bukannya, tunggu sekejap, aku juga nak WhatsApp dulu ke, nak main game dulu ke, nak apa-apa sekalipun. Dahulukan solat. Dan tidak mengabaikan tugasan. Kadang-kadang kita suka lagi nak berkomunikasi, nak bergadget dan sebagainya, sampai tugasan kita tak buat. Sampai PDPR kita tak ikut. Sampai kerja yang cikgu bagi kita tak laksanakan. Kita ni dah salah pilih kalau macam tu. Dah salah pilih perkara yang betul untuk dilakukan. Jadi sekarang kita nak berbetulkan balik landasan kita. Kita duduk pada landasan yang betul. Apa yang tak betul sebelum ni kita keh di tepi, sekarang kita duduk pada betul. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh nak gunakan telefon, boleh nak gunakan komputer, boleh nak gunakan internet, boleh dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita lalai daripada ibadat, solat, jangan sampai kita lari daripada tanggungjawab pada ibu bapa kita dan kepada tugas hakiki kita sebagai murid sekolah. Perintah ibu bapa pun sama juga. Seterusnya, yang kedua. Apa ni? Nota guru. Menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah. Mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Bahasa yang kita nak gunakan, kata-kata yang nak gunakan, bahasa tu, mestilah sesuai dengan level yang kita sedang bercakap. Contohnya sesama rakan, apa level yang kita gunakan. Kita boleh menggunakan level bergurau dan sebagainya, tapi tidak berlebihan. Berlebihan macam mana? Berlebihan bukan dari segi kuantiti, tapi dari segi kualiti dia tu. Berlebihan tu kata jangan lebih sampai ada menghina, sampai kita mengecam, mengutuk. Bila orang tak suka apa yang kita katakan tu, bermaksud mulut kita, kata-kata kita sudah melakukan perkara yang salah. Seorang lagi nak masuk, iaitu Mukri Danish. Selamat datang, Mukri Danish.
Okey, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah. Apa dia hikmah? Hikmah ni ialah wisdom. Wise, jadi wisdom. Wisdom. Kebijaksanaan. Okey, orang yang bijak ni sebelum kata-kata dia dikeluarkan daripada mulut dia, dia dah fikir siap dah. Kata-kata dia tu apa implikasinya? Adakah menyebabkan permusuhan? Adakah menyebabkan pergaduhan? Adakah menyebabkan orang terasa? Dan sebagainya. Jadi kita gunakan kata-kata yang penuh hikmah kebijaksanaan. Jangan keluarkan kata-kata tu. Keluarkanlah kata-kata yang mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan. Tak payahlah nak berdebat keterlaluan sangat lah. Okey, tak payah nak menegakkan benang basah dan sebagainya dan menggunakan gurauan yang berlebihan. Okey, gurau ni semua orang suka bergurau, semua level. Budak-budak suka bergurau, orang dewasa suka bergurau, orang tua pun suka bergurau, tapi ada batas-batas dia supaya dia tidak menyakitkan hati orang. Okey? Itu yang kedua. Kita tengok pula yang ketiga. Okey. Faedah yang ketiga. Okey. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Okey, ini sangat perlu untuk kita amalkan adab ini. Okey. Yang pertama, dia bagi contoh sini di dalam masjid. Okey, sekarang walaupun tak boleh pergi masjid kan, nanti bila kita pergi masjid, tak payahlah kita gunakan dalam masjid tu kena berhubung-hubung dengan orang. Sebab terutamanya kalau solat Jumaat contohnya. Bila imam kata, khatib kata, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib berkhutbah kerana yang demikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat contohnya kan. Maksud kata tak boleh bercakap semasa khatib khutbah. Ini kat masjid, kat tempat kita tengok bila masjid bila khatib duk khutbah tu. Okey, sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Lu kat atas lu ada atas motor duk sembang ni. Duk tempat ambil wuduk tu duk sembang oi hang pi mana semalam lalu dan sebagainya. Inilah komunikasi yang tak tepat, tak betul, yang salah. Dan larangan bercakap-cakap tu juga termasuklah pegang phone. Pegang phone masa khatib duk baca khutbah, dia duk pegang phone, duk beli kat Shopee, duk tengok barang kat Shopee, tengok apa ada. Tu semua tu tak beradab. Kita kena elakkan penggunaan gadget ni semasa berada di dalam masjid. Dan juga semasa menunggang motosikal tu dia tengok naik motor tu, tengok tangan sebelah duk tengok kat mata, satu mata tengok jalan, satu mata tengok tu, ada ke pula macam tu. Bukan motornya, naik kereta pun sama. Jadi orang yang memandu kenderaan, ramainya orang yang memandu kenderaan sambil duk WhatsApp, sambil duk phone. Okey. Dalam undang-undang trafik di Malaysia ni pun, siapa menggunakan telefon bimbit semasa memandu adalah merupakan kesalahan dan boleh didenda di bawah Akta Trafik. Dan dari segi Islam, itu semua bercanggah dengan adab komunikasi. Betul tak saya kata? Susah nak buat kan? Sebab ramai orang buat benda ni. Satu lagi ni, semasa kunjungan hari raya, semasa berkunjung ke rumah orang, masa berkunjung tu lah nak tengok phone. Tu orang tanya sepatah, jawab sepatah. Bukan tu cara Islam. Okey. Masa berkunjung, masa berziarah, tak kira lah hari raya ataupun bukan, masa tu tak menunjukkan kasih sayang sesama Islam. Okey. Bukan dengan cara pakat-pakat duk tengok phone masing-masing. Okey. Ikut mak bapak pergi ke rumah orang, mak bapak duk sembang, anak duk tengok phone. Itu cara yang tak betul. Nanti kalau kamu ikut mak ayah kamu pergi ke mana-mana lepas PKP nantilah kan, pergi berziarah, kamu dah tengok phone saja, ingatlah itu perbuatan yang tidak beradab komunikasi. Seterusnya, yang keempat iaitu memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar, tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Okey, sebelum kita nak menyebarkan suatu maklumat, kita kena pastikan dia tu betul sahih. Bukan yang asal dapat maklumat je kita terus sebarkan. Mungkin berita tu berita palsu. Macam mana kita nak pastikan berita tu betul ataupun palsu? Okey. Yang pertama, sekali jangan cepat nak sebar.
Okey. Setengah orang ramai yang dia nak jadi orang yang pertama. Kalau boleh satu-satu benda tu orang yang pertama. Dalam grup WhatsApp, bila dalam grup 100 orang, berapa ratus orang, depa sebar pula lama satu benda yang palsu ni boleh tersebar dalam beberapa saat sahaja. Inilah musuh zaman kini sebenarnya. Okay. Jadi kita sebagai orang yang beradab Islam, jangan jadi orang tu. Jangan jadi penyebar. Kecuali kalau benda tu betul-betul sahih. Macam mana nak pastikan benda tu sahih? Mesti diperoleh daripada sumber yang sahih. Okay. Sama ada daripada Al-Quran. Sahih lah Al-Quran. Ataupun TV. TV sahih tak? TV insya-Allah sahih kerana dia ada badan penapis dia. Tak sahih ni, tak ada terima ni. Terima dalam WhatsApp, dalam Twitter yang entah apa-apa, tak tahu sumber yang mana, asal sedap saja untuk di-share, kita pun share. Maka benda tu boleh menyebabkan masalah. Jadi kalau kita beradab, pastikan dulu kesahihan maklumat yang kita dapat, insya-Allah kita tak akan berlaku masalah tu. Seterusnya yang keempat, yang kelima. Okey. Tidak menyebarkan fitnah. Okey, tidak menyebarkan fitnah, membuka aib orang, seperti menjauhi, menghindar daripada gosip. Jauhi gosip, kutukan, mengadu domba, kecaman, mengecam dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Ini ada dua benda dalam perkara yang kelima ni. Yang pertama, tidak menyebarkan fitnah, membuka aib. Okey. Amat gemarlah setiap seseorang tu nak buka aib orang lain. Kalau nak cerita tentang keburukan orang, okey, orang kata apa? Membawang. Okey. Kalau boleh cerita pasal keburukan orang, dia punya seronok tu, sanggup buka popcorn makan. Sanggup beli popcorn, nak kena ceritakan aib orang. Okey. Gosip, kutuk, mengadu domba, kecam dan sebagainya, kita hendaklah elakkan. Barulah jadi communicator yang beradab. Dan seterusnya, tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Woi, ini penting ni, penting. Okey. Berapa ramai di antara kita ni suka memberi gelaran buruk kepada orang. Okey. Panggil orang dengan panggilan-panggilan yang dia tidak suka. Dosa tau kita gelar orang dengan panggilan yang buruk. Kalau orang tu tak suka dengan panggilan tu, kadang-kadang kita beri gelaran kepada orang, kalau tak suka, berdosa. Tak dosa macam mana? Kalau dia suka. Yalah, kalau panggil orang dengan panggilan yang buruk, siapa suka kan? Tapi kalau panggil dengan panggilan yang baik, gelaran yang baik, semua orang suka. Tapi tak seronok pula no. Nak panggil orang elok-elok kan. Budak pandai. Mestilah tak seronok macam tu kan. Weh bangang. Sedap pula macam tu. Itulah sebenarnya. Kita ni banyak dipengaruhi oleh nafsu kita sendiri, yang mana nafsu tu mendorong kepada kejahatan. Jadi dalam berkomunikasi pun, pastikan kita panggil orang dengan panggilan yang elok, yang dia suka. Gelaran pun tak apa, asalkan gelaran tu dia suka. Tanya dulu, weh aku nak panggil hang ni, aku nak panggil hang si Comel. Hang suka tak? Suka. Panggil lah. Contohnya lah kan. Okey. Jadi itu ialah apa ni? Adab. Adab berkomunikasi. Ada 5 adab semua kat situ. Dalam buku teks ni dia terbelah 2, jadi kena ambil. Sebenarnya kita tengok adab. Okey. Hikmah beradab ketika berkomunikasi. Apa dia hikmah? Tahu tak hikmah tu apa? Sofia, tahu tak hikmah tu apa? Kelebihan ataupun manfaat. Okey. Dia kurang macam itulah. Hikmah ni merupakan wisdom. Saya kata tadi, kebijaksanaan. Ataupun lebih kepada advantages. Apakah faedah, apakah kelebihan dia, kebaikan dia hikmah ni. Jadi bila kita beradab ketika berkomunikasi,
Apa hikmah dia, apa kebaikan dia? Okey. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, sebelah kiri, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Nak tak kita dipandang tinggi? Kita mestilah mau, semua orang mau. Jadi kita mulakan dengan beradab ketika berkomunikasi. Okey. Yang ketiga, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Yang keempat, mendapat keredaan Allah kerana mengamalkan adab yang mulia. Dan yang kelima, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Inilah merupakan hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap individu. Okey, ada yang lain terhadap masyarakat. Okey, masyarakat akan jadi macam mana kalau kita mengamalkan adab berkomunikasi? Okey, yang pertama, masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Yang kedua, menjauhi salah faham. Masyarakat jauh daripada salah faham. Supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Yang ketiga, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Dan yang keempat, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Okey. Jadi itulah perbincangan kita berkenaan dengan adab berkomunikasi. Jadi sebenarnya kita sebutkan tadi, benda tu benda mudah. Kalau saya tak sebut pun kamu boleh cakap. Kalau kamu boleh menulis, kamu boleh buat semua tu. Kamu nak tulis tajuk adab berkomunikasi, karangan BM. Semua tu kamu boleh tuliskan, semua dalam kepala kita kan. Tapi sekarang ni macam mana kita nak pastikan apa kita pelajari tu kita dapat amalkan. Okey? Kita cuba nak melakukan sesuatu dengan mulut ni, bercakap ni, nak berkomunikasi dengan orang, dahulukan pemikiran dulu. Fikir dulu sebelum berkata-kata. Okey? Setakat tu saja. Saya nak sebut lagi sekali kehadiran hari ni. Siapa yang tak ada tapi tak sebut nama, tolong beritahu nah. Ahza Syifa, Alia Maisara, Alia, Siti Alia, Eliani Sofia, Auni Faizal, Nafis, Aisyah, Irsalina, Aina Syamimi, Alia Syaza, Awatif, Adeline Syafika, Amirah, Nurul Ashikin, Muhammad Firdaus, Nurul Atika Fatin, Mukri Danish, Farah Syafikah, Ivan, Ilham Danish, Daniel Aiman Syafiq dan Ainatul Aisyah. Ada tak? Saya Ustaz. Auni Safia. Okey, Auni Safia. Auni Safia sebab dia masuk dengan MOE. Jadi saya tak perlu admit, dia masuk terus. Tu yang saya tak perasan tu. Auni Safia. Okey, lain ada ke tak? Okey, lepas ni kita akan sambung dengan latihan. Saya akan bagi latihan. Boleh ya? Latihan mudah sahaja. Okey, dan juga soalan objektif melalui Google Form. Boleh lah? Okey. Tapi soalan tu tak siap lagi. Saya tengah buat, tak siap lagi. Tapi mungkin saya bagi lambat lah. Tapi tak apalah, ini subjek pendidikan Islam yang terakhir untuk minggu ni kan. Esok tak ada kan? Hari Isnin depan baru kita jumpa pula. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan kita sihat dan dijauhi daripada bala penyakit COVID-19 dan sebagainya. Supaya kita dapat tumpukan kepada pelajaran kita dan tugas kita masing-masing. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz.